Bab binatang apakah yang boleh dibunuh oleh orang yang berihram. Binatang apakah yang boleh dibunuh oleh orang yang berihram, sama ada untuk buat ibadat haji ataupun umrah. Binatang apakah boleh? Imam Abu Daud dengan sanadnya meriwayatkan daripada Salim daripada ayahnya bahawa Nabi SAW pernah ditanya tentang binatang yang boleh dibunuh oleh muhrim. Rasulullah SAW menjawab 5 macam binatang. Tiada dosa kerana membunuhnya ke atas orang yang membunuhnya. Tiada dosa ke atas orang yang membunuhnya, sama ada di tanah halal ataupun di tanah haram, yaitu kala, jengking, wal ghurab. Makna biasanya orang terjemah ghurab itu dengan makna gagak. Di sini bukan dengan makna gagak, tapi dengan makna burung hering. Burung hering. Al-fa'rah, tikus. Al-hida'ah, helang. Wal kalbul aqur, dan anjing yang galak. Dengan sanadnya Imam Abu Daud meriwayatkan daripada Abi Hurairah bahawa Rasulullah SAW bersabda, 5 macam binatang membunuhnya halal di tanah haram, yaitu ular, kala, jengking, helang, tikus, dan anjing yang galak. Dengan sanadnya Imam Abu Daud meriwayatkan daripada Abi Sa'id Al-Khudri bahawa Nabi SAW pernah ditanya tentang apa yang boleh dibunuh oleh muhrim. Jawab baginda, ular, kala, jengking, wal fuwaisiqah, dan binatang kecil yang jahat. Wa yarmil ghurab, dia boleh melontar, membaling ghurab. Di sini maksudnya burung nasar ataupun burung hering. Kita panggil raja orang. Burung raja orang apa panggil. Wala yaqtuluhu, tetapi dia tidak boleh membunuhnya, cuma sekadar boleh halau gitu. Wal kalbul aqur, anjing yang galak. Wal hida'ah, helang. Was sab'ul adi, dan binatang buas yang menyerang orang. Babul lahmis sayd lil muhrim, ini bab daging binatang buruan untuk orang yang berihram. Yani apa hukumnya? Imam Abu Daud dengan sanadnya meriwayatkan daripada Ishaq bin Abdullah bin Al-Harith daripada ayahnya, yani Abdullah bin Al-Harith, bahawa Harith adalah pengganti Sayyidina Uthman untuk menguruskan Taif. Dia pernah membuat makan untuk Uthman. Dalam makanannya itu, dalam hidangannya itu ada burung puyuh, al-hajal, wal aqib, ini pun jenis burung juga, burung puyuh, dan daging al-wahsh, binatang liar. Uthman pun menghantar orang untuk menjemput Ali radhiyallahu anhu. Utusan itu pergi menemui Ali ketika beliau sedang menutuh daun-daun kayu untuk unta-untanya. Ketika itu beliau sedang mengebas-ngebas jari dia, tangan dia, untuk menghilangkan daun-daun kayu yang lekat di tangannya. Faqalu lahu, mereka berkata kepadanya, yakni kepada Ali, kul, makanlah. Tetapi Ali berkata, at'imuhu qauman halalan,
kamu bagi makanlah kepada orang-orang yang halal, yang tidak berihram. Sebab kami ini hurum, berihram, sedang berihram. Selepas itu Ali radhiyallahu anhu berkata, kerana Allah, saya mahu bertanya, sesiapa dari kalangan Asja', puak Asja' yang berada di sini, adakah kamu tahu bahawa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah dihadiahkan oleh seorang lelaki himar wahsh, yakni keldai hutan, wa huwa muhrim, ketika baginda sedang berihram. Lalu baginda tidak mahu memakannya. Qalu, mereka pun berkata, yakni puak-puak Asja' tu berkata, na'am, ya, yakni ada dengar, ada tahu Nabi sallallahu alaihi wasallam tak saya makan lagu tu. Dengan sanadnya Imam Abu Daud meriwayatkan daripada Ibn Abbas, katanya, wahai Zaid bin Arqam, adakah engkau tahu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah dihadiahkan satu bahagian daripada binatang buruan, anggota binatang buruan, dan baginda tidak mahu menerimanya? Bahkan baginda berkata, anna hurum, kami sedang berihram. Jawab Zaid, ya, dia pun ada dengar begitu, ada tak, dia tahulah. Dengan sanadnya Imam Abu Daud meriwayatkan daripada Jabir bin Abdullah, katanya, saya telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, binatang buruan darat halal kepada kamu selagi kamu tidak memburunya ataupun diburu untuk kamu. Abu Dawud berkata, apabila dua hadis bertentangan, berlawan, dua hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam berlawanan ataupun bertentangan, hendaklah dilihat hadis yang manakah yang dipegang oleh sahabat-sahabatnya. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada Nafi' maula Abi Qatadah Al-Ansari, daripada Abi Qatadah, bahawa beliau pernah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam suatu perjalanan, sehingga apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam ataupun Abu Qatadah tu berada di salah satu jalan menuju ke Mekah, dia berada di belakang, tidak terus pergi bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia dengan beberapa orang sahabatnya tidak terus pergi bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi sahabat-sahabatnya itu berihram, sementara dia sendiri tidak berihram. Dia pun nampak himaran wahsyiyan, itu keldai hutan. Terus dia menaiki kudanya. Qala, kata perawi, dia pun minta dengan sahabat-sahabatnya supaya menghulurkan kepadanya cemetinya, tetapi mereka enggan. Dia minta pula dengan mereka supaya menghulurkan lembingnya, mereka juga enggan. Fa akhadahu, dia pun mengambilnya sendiri. Thumma shadda 'ala al-himar, kemudian naik ke atas, kemudian dia menyerbu, menyerang ataupun memburu himar itu dan dapat membunuhnya. Fa akala minhu ba'du ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ada beberapa orang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam makan himar itu, sementara sebahagian yang lain pula tak mahu makan. Bila mereka sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bila mereka bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka pun tanyalah baginda tentangnya. Faqala, Nabi sallallahu alaihi wasallam pun kata, itu adalah makanan yang Allah berikan kepada kamu, makan. Bahkan dalam riwayat yang lain disebutkan, Nabi tanya, ada lagi? Ada. Abu dia pun makan. Nabi SAW pun dalam keadaan berihram juga pada ketika itu. Tak apa, kita balik semula, tengok. Bab mula-mula kita baca malam ni, iaitu berkenaan dengan binatang apakah yang tidak boleh
yang boleh dibunuh oleh orang yang berihram. Sebab orang yang memakai ihram tak boleh bunuh binatang. Binatang buruan tak boleh makan kau, tak boleh makan kau, tak boleh bunuh dalam keadaan berihram itu. Kecuali lah kalau binatang ternakan. Ternakan itu binatang darat, diternak tak apalah. Ayam, lembu, unta ke apa tu tak apa tu. Boleh makan, boleh sembelih, boleh ke apa, tak apa. Tetapi kalau binatang buruan, binatang liar, tak boleh. Sama ada yang boleh dimakan ataupun tidak boleh dimakan. Kalau buru juga, igak juga, maka kena bayar fidyah. Itu satu kesalahan semasa berihram. Sebab dalam Quran pun ada sebut, ya ayyuhalladzina amanu la taqtulus sayda wa antum hurum. Tak boleh bunuh binatang buruan dalam keadaan kamu berihram. Hurrima alaikum saydul barri ma dumtum huruma. Diharamkan kepada kamu saydul barri, binatang buruan darat, selagi kamu berihram. Itu dalam Quran jelas sebut. Adapun binatang buruan laut tak apa. Uhilla lakum saydul bahri wa ta'amuhu mata'an lakum walisayyarah. Dalam ayat tu jelas menyebutkan dihalalkan kepada kamu saydul bahri, binatang buruan laut. Berburu hak laut tak apa, hak darat tak boleh. Binatang buruan darat tak boleh. Dengan maksud nak makan kau apa tak boleh di sini. Adapun saydul bahr, binatang buruan laut, tak kira lah apa-apa. Hak tu pun kena igak juga, kena tangkap juga, kena jala ke, kena pukat ke, apa ke, tak cara. Sendiri pun tak apa. Dalam keadaan berihram itu pun tak apa. Sebab apa? Berdasarkan nas Quran tadi yang terang, tak ada siapa dia bantah tu. Semua kata boleh. Hak tak boleh ni, duk cerita ni hak binatang darat, hak atas darat. Jadi hak atas darat ni kalau hak boleh makan tu memang tak boleh lah, adalah larangannya. Tapi seperti kita sudah maklum, Imam Abu Daud ni kerja dia ni nak menceritakan dalil masing-masing ulama yang khilaf. Ada kata masalah makan, boleh makan orang yang berihram tu walaupun binatang buruan darat, sekiranya dia sendiri tidak memburunya, ataupun dia tidak suruh, ataupun dia tidak isyarat, tidak apa boleh makan. Tapi dia sendiri nak buru tak boleh. Dia sendiri nak buru tak boleh. Binatang buruan darat. Selain daripada buruan darat yang boleh dimakan tu, hak tak boleh dimakan tu, adakah lagi hak boleh bunuh? Dan kalau bunuh tak kena apa-apa, tak kena bayar fidyah, tak kena bayar kafarah, tidak ada apa-apa jazak, hukuman tak dikenakan. Hak itulah yang nak disebutkan di dalam tajuk ni sebenarnya. Ni Ibnu Umar meriwayatkan, dia kata Nabi SAW pernah ditanya tentang binatang yakni yang tidak halal dimakan, binatang yang tidak halal dimakan. Lepas tu jenis liar juga. Jenis liar juga. Itulah maksudnya di sini. Sebab kalau nak kira jawab tu umum luas, binatang-binatang boleh dimakan, hak bahaya, hak tidak bahaya pun jawab juga. Tapi yang dimaksudkan di sini ialah yang membahayakan ataupun mengganggu orang. Itulah yang ditanyakan. Nabi SAW jawab 5 macam binatang. Hak ni kalau bunuh tak dosa, tak ada salah, walaupun di tanah halal ataupun di tanah haram. Fil hilli wal harami, di tanah halal dan di tanah haram. Hak tu tak apa, bunuh. Tidak kata kena bayar gapo-gapo, tak ada kena bayar gapo-gapo. Saja mati percuma lah binatang tu.
Fil hilli, bukan fil halli. Ada juga orang baca fil halli, dia tukar. Bukan fil halli, fil hilli. Kalau hil makna halal. Halla yahillu hillan, halal. Halal dimakan. Ikutlah, itu hil. Tanah halal, hil juga orang panggil. Tanah halal. Ini tanah kawasan yang boleh kita berburu, gapo semua, tak apa. Itu maksud tanah halal. Dan haram, apa ni, kalau hal itu makna lain. Hal makna buka, simpulan yang sipu tu kita buka, membuhul. Buhul orang panggil juga, asal kita panggil buhul, membuka simpulan tu, makna kusut tu kita buka, itu hal. Ataupun penyelesaian, huraian, halul alfaz, misalnya halul mufradat, menghurai makna perkataan tu. Itu hal, bukan hil. Setengah-setengah orang dia tukar, bukan. Kat sini tanah halal, hil. Halal makan gapo binatang tu, hil juga. Masdar dia. Tapi kalau hal dengan makna tadi, dengan sebab tu orang tukar selalu. Ada juga ramai lah juga orang kata, orang ngaji juga, dia kata ahlul hilli wal aqdi. Bukan, hak tu ahlul halli wal aqdi, bukan ahlul hilli wal aqdi. Salah, ahlul hilli, ahlul halli wal aqdi. Yang pihak ataupun pihak berkuasa yang mempunyai kuasa lah untuk membuhul dan mengikat. Membuhul dan mengikat untuk buat sesuatu keputusan lah, untuk melaksanakan sesuatu peraturan kau, dia berhak. Goni kena denda sebanyak ni. Misalnya kesalahan ni, tu pihak berkuasa lah, dan mula denda, lepas tu tak payah, kecuali pula mula tak apa, tak apa ni, tak boleh kalau tak ada rotek misalnya. Lepas tu tak apa pula, misalnya ni tak kena rotek. Tu pihak berkuasa, ahlul halli wal aqdi, bukan ahlul hilli. Itu salah kalau ahlul hilli. Ni fil hilli wal haram. Al aqrab, kala ataupun jengking. Dalam bahasa kita kata kala ataupun jengking, lebih kurangnya, cuma besar kecilnya. Hak besar sikit orang panggil kala, hitam sikit. Hak kecil sikit tu jengking, ataupun lebih kurangnya, dua tu. Kadang-kadang orang kita sebut dua-dua sekali. Hak ni tak apa. Kalau bunuh pun tak apa, dalam keadaan pakai ihram di tanah haram, tak apa, di mana-mana tak apa. Wal ghurab di sini maksudnya, kalau makna hak zahir dia hak biasa orang faham ni, orang ramai faham, dan yang biasa, makna yang paling utama lah, nombor satu dalam bahasa Arab, iaitu ghurab ni makna gagak ghurab. Seperti hak dalam Quran apa sebut tu, fa ba'athallahu ghuraban yabhathu fil ard. Ghurab tu dengan makna gagak. Tapi di sini ghurab di sini tidak dengan makna gagak tu. Mengikut ulama-ulama hadis, dia bahagikan ghurab ada dalam hadis lima jenis. Hak ni bukan hak tu gagak yang kita maklum tu. Gagak hak hitam legan itulah, bukan hak tu. Hak ni ghurab ni maksudnya burung hering, kita panggil, atau kita panggil burung nasar. Orang kampung kita panggil burung raja orang. Burung ni dia duduk di tempat tinggi atas pokok tinggi. Orang panggil juga rudaf. Kalau dalam bahasa Arab dia panggil juga rudaf. Itu burung tu. Orang panggil juga burung profesor. Kita bahasa kita burung profesor, pasal kepala dia botok. Dan kerja dia hanya makan bangkai. Tempat mana ada bangkai, situ dia suka. Cara tu kalau duduk terbang ke atas tu burung ke ni, tanda ada lah tu orang mati bangkai ke, ataupun gapo-gapo hak nak mati tu tanda lah tu. Itu ghurab di sini maksudnya. Bukan ghurab gagak tu, sebab gagak tu tidak mengganggu. Gagak tu tidak mengganggu. Wal fa'ra, tikus ni pun
boleh bunuh juga. Wal hida'ah, burung helang, hak ni pun boleh juga. Wal kalbul aqud, dan anjing yang galak. Anjing hak backing, hak kekoh orang. Maknanya kalau tidak hak kekoh orang, tidak mengganggu tu, tidaklah. Masih ada khilaf lagi dalam masalah anjing ini. Kalau kita perhati dalam beberapa hadis ini, ada perbezaan sedikit sebanyak. Dalam riwayat hak berikutnya itu dia sebut ular. Tadi tak ada sebut. Hak lain itu serupa hak lain itu. Ada sebut ular. Dan dalam riwayat akhir itu as-sab'ul adi, iaitu binatang buas yang menyerang orang. Yang menyerang orang. Hak tu boleh juga bunuh. Jadi dalam beberapa riwayat ni dia ada beza dari segi binatang tu. Sedikit sebanyak ada bezanya. Jadi apa sebab itulah ulama jadi khilaf tu. Ada yang mengatakan hak ni, ada yang mengatakan lebih daripada ni, ada yang mengatakan 7, ada yang mengatakan sampai 9 kalau kita tengok yang disebut 9 jenis lah binatang kalau kita tengok dalam hadis-hadis yang berbeza-beza itu. Tetapi setengah-setengah ulama kata dia tidak khusus dengan 5, 6 atau 9 ni, tidak. Hak mana-mana binatang yang ada sifat ni, yang ada sifat ni, termasuklah juga. Termasuklah juga. Tetapi oleh kerana hukum dalam keadaan berihram ni dia berbeza daripada keadaan yang lain, walaupun ada sifat-sifat ni sedikit sebanyak, ramai ulama kata tidak serupa dengan hak Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut. Hak dia sebut ni memang boleh, hak lain tak boleh. Hak lain tak boleh. Kalau nak kira semata-mata ganggu nyamuk, pijak, gapo tu, hak banyak lagi. Jadi ada hak tu termasuk? Tidak termasuk. Tidak termasuk dalam hal. Jadi hak kira hak yang termasuknya ialah hak berat-berat lah. Hak berat-berat. Jadi qaid yang tersebut di dalam hadis ini, 5 macam binatang ni tidaklah menghadkan setakat ini sahaja, mengikut kebanyakan ulamanya. Sebab itu dia panggil mafhum adat, adat, mafhum adat. Mafhum adat ini tidak boleh dijadikan hujah. Dengan sebab itulah ada berbeza-beza dalam hadis tu, hak ni 6, hak ni 7, hak ni 9, macam-macam ada sebut. Inilah dalam syarah daripada sebut gitu juga. Jadi tentang membunuh kala jengking ini, dan serupa juga dengan kala jengking tu ular bahkan lebih bahaya lagi. Ular tu lebih menyakiti lagi ular tu. Boleh dikatakan tak ada khilaf lah tentang boleh membunuhnya ular dan kala jengking ini. Sebab itu Ibnul Munzir kata dalam syarah ni, la na'labuhum ikhtalafu fi jawazi qatl al-aqrab. Kita tak ada tahu ada khilaf ulama tentang keharusan membunuh kala jengking ini. Tak tahu katanya, ada khilaf. Tetapi ada juga pihak yang membantah Ibnul Munzir itu dengan mengatakan Syu'bah pernah bertanya Hakam dan Hammad. Mereka berdua berpendapat muhrim tidak boleh membunuh ular dan tidak juga boleh membunuh kala jengking, kerana ia termasuk dalam hawamil ard, binatang-binatang yang melata di muka bumi. Ada juga. Jadi Ibnul Munzir kata tak ada khilaf tu dibantah oleh pihak lain. Sebab apa? Sebab alasan ini, alasan kata binatang yang melata, banyak lagi hak lain. Banyak lagi hak lain. Dan hak ni yang kata boleh tu sebab ada nas, ada hadis Nabi SAW. Ya, di kalangan ulama-ulama Malik, dalam mazhab Malik ada khilaf tentang membunuh ular dan kala jengking hak kecil-kecil tu. Kiranya kalau ketik pun tak sakit.
tak ada seragapo kita kata. Hak lagu tu dia tak boleh bunuh. Tapi hak boleh bunuh ni hak bahaya. Tu ada khilaf di kalangan ulama-ulama dalam mazhab Malik, ada khilaf. Tetapi kebanyakan ulama boleh dikatakan kalau tak ambil kira apa namanya segelintir pendapat ulama dalam mazhab Malik itu, kebanyakan mereka mengatakan boleh bunuh belaka, tak cara lah anak dia apa. Hak bersadah ke, hak bahaya ke, hak tidak bahaya ke, boleh bunuh belaka. Itulah pendapat kebanyakan ulama. Yang keduanya al-ghurab. Ghurab itu seperti kita kata saat ni lah, burung profesor, raja orang panggil juga, burung hering orang panggil juga, banyak namanya. Hak tu hak boleh bunuh. Sebab dia kira hak ni dia boleh memudaratkan orang. Dia boleh menyambar, ambil daging orang kalau duduk pegang tangan, sabar lagi. Setengah-setengah negeri itu banyak binatang-binatang burung-burung ni. Setengah-setengah negeri itu tak ada. Setengah-setengah negeri itu macam negeri kita jarang nak beli. Setengah-setengah negeri itu memang banyak sangat. Ada hak ni dia mengganggu orang lah, mengganggu. Wal fa'rah, tikus. Tikus. Jadi tikus ni pun boleh dikatakan tak ada khilaf lah, kecuali ada seorang dua je hak kata tak boleh bunuh. Misalnya apa yang dinukilkan daripada Ibrahim An-Nakhai dan daripada sesetengah ulama dalam mazhab Malik, ada khilaf tentang membunuh anak tikus. Anak tikus. Jadi mereka kata kalau anak tikus tak boleh, hak besar je boleh. Tapi kebanyakan ulama mengatakan tak cara. Anak tikus ke, ibu tikus ke, hak besar ke, kecil ke, tikus apa nama mukuh ke, dah. Kita ada kan nama mukuh tu, serupa juga dengan tikus, dekat-dekat lah. Ataupun yang seumpamanya, yang termasuk dalam kategori pokok tikus tu lah, boleh bunuh belaka. Boleh bunuh belaka. Wal hida'ah. Hida'ah ni helak. Helak ni aku kena kira dengan burung profesor tadi, lebih bahaya dia lagi helak ni. Dari segi mengganggu orang. Boleh bunuh juga. Boleh bunuh juga. Helak. Sebab apa? Sebab dia menyambar. Dia menyambar. Pengalaman Anas sendiri pun pernah ada sekali. Pernah masa budak dulu, pergi beli daging. Beli daging tubik tu sama selalu. Jangan boleh. Cepat. Tak khabar kita mari ikut di belakang. Duk pegang kan, ambil boleh ke dia. Boleh. Sebab itulah dibenarkan membunuh boleh. Kalau tak benar kak, Maharaja Lela lah di tanah haram tu dah. Maharaja Lela lah hak ni. Habis tak boleh apa lah orang nak sembelih, nak apa ni, nak kurban, nak gapo tu, di tanah haram tu, banyak benarlah gangguannya. Sebab itulah dibenarkan bunuh. Hida'ah. Itulah secara umumnya tentang perincian pendapat ulama. Adapun kalau dalam mazhab Hanafi, sini ada disebut ni oleh kerana pengarang dia ni Hanafi, dia ada sebut khusus dalam kitab Bada'i'us Sana'i'. Dia ambil daripada situ. Ringkasannya gini. Binatang buruan darat terbahagi kepada dua jenis, yang boleh dimakan dan yang tidak boleh dimakan. Yang boleh dimakan halal muhrim, tidak halal muhrim memburunya. Binatang buruan darat yang boleh dimakan, tidak halal muhrim, yakni orang yang berihram memburunya. Seperti kijang, arnab, himarul wahsh, tak boleh. Baqarul wahsh, lembu hutan, burung-burung
yang boleh dimakan dagingnya, sama ada burung hok atas darat ataupun burung hok laut, tak boleh berlaku. Sebab apa? Sebab burung-burung ni semuanya sebenarnya kata dia adalah daripada jenis darat. Dari segi beranak dia tu, dari segi beranak dia, telur apa-apa menetah dia tu di atas darat. Cuma kalau ada dia pergi dalam air pun nak cari rezeki je, nak cari makan je. Bukan dia beranak dalam air. Kalau kita kata itik air pun atas darat. Sebab tu kata dia tak boleh juga. Adapun binatang yang tidak boleh dimakan, buruan darat yang tidak boleh dimakan terbahagi kepada dua pula. Yang pertamanya, memang kejadian dia tu mengganggu manusia, dan dia boleh menyerang tanpa kita apa-apa buat gapo-gapo ke dia, dia boleh menyerang kita. Biasa je. Itu yang pertama. Satu jenis lagi yang tidak mengganggu, dan dia tidak menyerang. Kalau tidak kita buat ganda-ganda ke dia lah. Tidak menyerang, biasanya. Yang menyerang orang tanpa apa-apa sebab, mengikut kebiasaannya, muhrim, orang yang berihram, boleh membunuhnya dan tidak dikenakan apa-apa, tidak dikenakan apa-apa ke atasnya. Sama ada kena bayar gapo-gapo, tak kena lah. Kafarah gapo tak ada. Misalnya gapo dia, iaitu serigala, singa, rimau, macam-macam jenis rimau tu. Memang hak ni tak apa pun. Tak apa pun. Sebab itulah Nabi SAW mengharuskan membunuh binatang-binatang ini di tanah halal dan juga di tanah haram. Adapun binatang yang tidak mengganggu orang, tidak mengganggu orang, tidak menyerang orang dalam keadaan biasalah, hak tu termasuk di dalam yang dilarang. Kita buru, termasuk dalam dilarang, kita buru. Termasuklah dhab ke, yarbuk ke, macam-macam lagi lah, babi ke, hak tidak menyerang lah, hak tidak menyerang. Dia biasanya tidak menyerang. Kalau lagu tu tak boleh, tak boleh bunuh. Tapi kalau hak jenis menyerang, tu tak apa bunuh, tidak dikenakan apa-apa kepada orang yang sedang berihram itu. Itulah perincian dalam mazhab dia. Dengan syaratnya, hak seterusnya 5 perkara dia sebut. Lebih kurang hak tadi juga, cuma bezanya dia sebut al-hayyah, ular. Ada tambah, ada sebut hak tu. Dan berkenaan dengan anjing yang galak, anjing yang galak tu, hak tu semua sepakat mengatakan boleh bunuh. Tak ada apa-apa kalau kita bunuh pun. Berdosa pun tidak, kena kafarah, kena fidyah, kena apa-apa pun tidak. Tapi dalam hadis ni, kalau kita perhati, semuanya dia sebut al-aqur dengan sifat tu. Anjing tu dengan sifat tu. Baik, kalau anjing yang tidak galak, itu ada khilaf ulama. Di sini disebutkan, walaupun yang tidak boleh dipelihara, yang tidak dipelihara lah, anjing yang tidak dipelihara. Kalau yang dipelihara untuk jaga tanaman, untuk jaga apa-apa tu, hak tu tak apa, hak tu. Ini kalau yang tidak dipelihara pun, kalau dia tu tidak galak, hak tu berkenaan dengan anjing tu ada khilaf ulama. Qadhi Husain dan Mawardi, ni di kalangan ulama dalam fiqh Syafi'i, dia mengatakan haram membunuhnya. Kalau anjing yang tidak galak, haram membunuhnya. Bukan dua orang ni saja, selain daripada mereka berdua tu pun lagu tu juga. Tetapi di dalam kitab Imam Syafi'i, dia mengatakan harus membunuhnya. Harus.
Imam Syafi'i sendiri kata harus membunuhnya. Jadi ulama-ulama ya bermazhab Syafi'i seperti Mawardi, Qadhi Husain dan ramai lagi hak lain, dia kata tak boleh, haram bunuh. Maknanya tak serupa. Anak buah ni kadang-kadang ada juga tak serupa dengan tok guru. Dan ini tidak mengeluarkan dia tu daripada Syafi'i, tetap Syafi'i juga orang panggil. Banyak lagu ni. Kalau kita tengok Imam Nawawi pula berbeza-beza pendapat dia dalam masalah ni. Berbeza-beza. Dalam Kitabul Bai', dalam syarah Muhadzab dia, Majmu' tu, dia kata tidak ada khilaf di antara ashab kita bahawa anjing hak lagu ni, yang tidak galak ni muhtaram. Perlu dihormati, Yang ni tidak boleh kita ceroboh dia. Tidak harus kita membunuhnya. Kata dia. Tapi dalam kitab Tayammum dan Kitabul Ghasl, kitab yang sama, dia kata ghairu muhtaram. Tidak muhtaram pula. Bila tidak muhtaram boleh bunuh. Dalam Kitabul Hajj pula, kitab yang sama, dia kata makruh membunuhnya. Makruh tanzihi. Ini maknanya daripada orang yang sama begitu berbeza pendapat. Imam Nawawi ada 3 pendapat berhubung dengan anjing yang tidak galak. Kalau anjing hak galak tu sepakat dah. Tu. Semua kata boleh bunuh. Dan berhubung dengan hadis yang akhir, yang kita baca malam ni dalam bab ni, kalau tanpa mengambil kira hadis ini dhaif, sanad dia tu, maka nampak ada beza dengan hak sebelum pada ni. Kalau hak sebelum pada ni dia kata boleh bunuh ghurab itu. Tapi dalam riwayat ni dia kata tak boleh bunuh ghurab. Ghurab tu dipakai dengan maksud tadilah. Tidak boleh bunuh, cuma boleh hambak saja. Boleh baling, pekong, batu, boleh. Dan beza satu lagi, iaitu dia ada sebut as-sab'ul 'adi, binatang buas yang menyerang. Selain daripada dia sebut anjing yang galak, dia sebut juga binatang buas lain yang menyerang orang. Hak tu boleh bunuh. Tetapi riwayat ini tidak sahih, tidak sahih. Kerana di dalam sanadnya itu ada Yazid bin Abi Ziyad, ada Yazid bin Abi Ziyad. Itulah yang menyebabkan jadi hadis ini tidak kuat. Tetapi walaupun hadis ini tidak kuat, dalam riwayat yang lain ada lagi sebut berhubung dengan binatang buas hak lain itu memang boleh bunuh juga. Cuma baling saja boleh, ghurab itu hak tu kebanyakan ulama tak terima, boleh katakan tak lah, bercanggah lah. Jadi hadis ini mungkar, bercanggah dengan hak sahih. Bila bercanggah dengan hak sahih tak boleh pakai lah ni. Bahkan ghurab itu pun boleh bunuh juga, tidak sekadar boleh halau saja, bunuh tak boleh. Itu sudah ada percanggahan di sini, sudah ada percanggahan. Bila begitu tak boleh pakai lah ni. Dengan sebab itulah pengarang Badrul Majhud dia kata Hafiz bin Hajar dalam Talkhis berkata qauluhu ruya annahu sallallahu alaihi wasallam qala yaqtulul muhrim as-sab'ul 'adi. Rawa annahu sallallahu alaihi wasallam qala Ahmad, Abu Dawud wa Tirmidzi wa Ibn Majah min hadithi Abi Sa'id wa fihi Yazid bin Abi Ziyad wa huwa dha'if, kata dia. Wa in hassanahu Tirmidzi wa fihi lafzatun munkaratun, ada lafaz yang munkar, iaitu katanya yarmil ghurab wala yaqtuluhu. Ni tak boleh gila apa kata saat ni. Tak boleh gila. Dan ada satu lagi lafaz yang dalam hadis ni berbeza daripada hak lain. Hak yang disebut di sinilah, sebab dia sebut fuwaisiqah, binatang kecil yang jahat. Apakah yang dimaksudkan dengan binatang kecil yang jahat itu? Iaitu tikus di sini. Hak tu boleh bunuh.
Tetapi ini riwayat yang tidak sahih. Dalam riwayat yang sahih pun ada juga sebut dengan lafaz fuwaisiq, itu binatang kecil yang jahat. Yang ni tikus. Hak tu boleh bunuh. Maknanya sesuatu hadis tu kita nak pakai tak pakai tu bukan tengok atas hadis saja. Boleh jadi hak ni kita kata ada sebut fuwaisiqah, gapo semua ni hak dhaif, tapi hak sahih pun ada. Hak sahih pun ada. Apa yang dikatakan dia ni jahat? Adakah tikus saja kau jahatnya? Apa dikatakan fuwaisiq? Itu isim tasghir daripada fasik. Fasik orang jahat, orang fasik. Fuwaisiq hak jahat, hak kecil lah. Hak kecil yang jahat. Apa? Sebab fasik tu asal makna dia fasaqah, mana keluar asalnya, keluar daripada perintah dan peraturan, ketetapan. Itu maksud asal makna fisq dalam bahasa Arab ni. Apa tikus ini dikatakan fuwaisiq kerana ada makna keluar tu. Ada makna keluar tu yang dia tak serupa dengan hak lain-lain, dengan binatang-binatang lain. Dari segi beberapa sudut lah. Ada yang mengatakan tak boleh bunuh tu tidak serupa dengan binatang lain. Boleh dia tak boleh bunuh, dia ni boleh bunuh. Jadi terkeluar daripada hak binatang-binatang lain. Binatang lain tak boleh bunuh, dia ni boleh bunuh. Adanya keluar daripada ketetapan tu. Sebab tu dikatakan fuwaisiq tu. Kalau nak kira jahat ni dengan maksudnya dia melakukan dosa, kesalahan kepada orang tu, tentu dah tidak binatang ni. Jadi sudut mana yang dikatakan fasik itu? Diambil kira dari sudut bahasa dia, hak asal tu. Keluar aku lagu mana? Keluar tu binatang-binatang lain semuanya tak boleh. Dia ni terkeluar daripada hak tu. Boleh kita nak bunuh. Hak lain tak boleh bunuh. Dia ni terkeluar. Ada makna keluar tu. Sebab itu dikatakan fuwaisiq mengikut setengah ulama. Yang kedua, ada yang mengatakan apa dikatakan fuwaisiq? Sebab banyak binatang yang lain boleh dimakan. Dia ni terkeluar daripada senarai hak boleh dimakan. Ada makna keluar juga. Terkeluar daripada itu. Sebab itu dipanggil fuwaisiq. Yang ketiga, apa dipanggil dia ni fuwaisiq? Kerana berbeza daripada binatang-binatang lain. Binatang-binatang lain itu tak kena, tidak merosakkan. Dia ni merosakkan. Jadi dia terkeluar dari segi tabiat dia tu daripada binatang-binatang lain. Sebab tu dipanggil fuwaisiq. Dan tak ada boleh guna, ada manfaat apa tak ada. Dari segi itulah ia dinamakan fuwaisiqah tadi. Habislah situ. Ini pada ketika berihram di tanah haram. Kalau tidak berihram, tak apa, bukan hak ni saja hak boleh bunuh. Hak lain pun boleh bunuh kalau tidak dalam keadaan ihram. Hak duduk Mekah tu pun tidak kata orang duduk Mekah susah lah. Nyamuk pun tak boleh bahan, pijak pun tak boleh, gadu semua tak boleh. Dalam keadaan biasa tak apa. Hak ni dalam keadaan memakai ihram, hak tu hak tak boleh. Sama ada orang situ kau orang lain kau tak boleh. Kalau tidak dalam keadaan ni tak apa. Hak mana-mana mengganggu tu, selain daripada kala jengking, tikus segala pun, selain daripada tu boleh bunuhlah tu mana-mana. Nak pakai gapo, guna gapo nak bunuh tu boleh. Cuma masalah kalau bunuh tu, kalau guna api, di situ ada khilaf. Ada khilaf. Kalau guna racun, sembuh, gapo tu boleh, ataupun dengan cara-cara yang lain boleh. Habislah situ. Babul lahmi sayd lil muhrim. Bab daging binatang buruan. Seperti kita sudah maklum sebelum pada ni, binatang buruan di sini maksudnya ialah binatang buruan darat. Hak laut tu tak kira dah. Memang boleh berlaku. Daging binatang buruan untuk muhrim. Sebab apa? Sebab kalau binatang buruan tu sendiri untuk muhrim, semua sepakat dah tak boleh. Igak gapo-gapo dah. Arnak kau, kijal kau. Kalau baca dalam hadis dia sebut himar
Wahsy, keledai hutan tu gak bunyi hidup-hidup tu kau orang. Tak boleh. Orang berihram tu semua kata tak boleh. Ini maksud daging dia. Setelah disembelih ambil daging bunyi. Hak tu. Untuk makan. Boleh ke tidak? Situ ada khilaf. Sebab Imam Abu Daud ni dia mari ni hak mana ada khilaf. Lepas tu dia royak dalil masing-masing. Tu je. Maksud dia nya. Boleh makan ke tidak daging dia. Yang ni orang yang berihram. Kalau hak tidak berihram tak jadi masalah. Ni dia cerita cara orang yang berihram. Boleh ke tidak makan? Ringkasannya kalau kita nak tengok mazhab-mazhab ni, hak mana ada kitab Badrul Majhud ni, boleh tengok bawah nombor 2. Ini berkata ulama berselisih pendapat dalam masalah ni. Ada beberapa pendapat mereka. Yang pertama, tak boleh langsung. Tak boleh. Ke mana-mana. Buru sendiri tak boleh. Orang lain buru. Untuk dia pun tak boleh. Dia suruh kau tak suruh, kau ada pertolongan daripada dia, kau tak ada, kau tak boleh berlaku. Orang tu buru untuk dia, kau tidak buru untuk dia, kau untuk sendiri. Cuma betulan dia beri, tak boleh berlaku. Ini pendapat yang pertama. Ini diriwayatkan daripada ba'dis salaf. Sesetengah ulama salaf ada berpendapat begitu. Yang kedua, tak boleh makan kalau dia sendiri memburunya atau diburu kerananya. Ini pendapat yang kedua. Inilah mazhab Malik dan Syafi'i. Pendapat yang ketiga, kalau dia diburu dengan izin dia, atau dia tunjuk, dia isyarat, kalau dia apa, haram. Kalau tidak, tak ada kerjasama dia lah. Tak ada kerjasama dia, orang lain buru untuk dia apa tak apa, tapi dia tak ada kena-mengena dengan orang tu. Untuk dia apa tak apa. Ini pendapat Imam Abu Hanifah. Tak apalah, kita pergi seterusnya. Pernah berlaku Harith, iaitu pengganti kepada Sayyidina Uthman, wakil Sayyidina Uthman untuk menjaga Taif, pernah buat makan jamu, nak jamu Sayyidina Uthman lah. Dalam hidangan itu ada macam-macam puyuh jenis. Puyuh ni pun banyak jenis juga. Puyuh hajal tu pun jenis puyuh juga. Ya'aqib itu jamak kepada Ya'qub, bukan nama orang dah. Ya'qub sini jenis puyuh. Dan daging binatang liar ada dalam hidangan. Osman pun dah moga dia tahu Ali ada juga. Dia pun atau orang suruh pergi panggil Ali, dia tak mari makan. Utusan hak Sayyidina Osman tu pergi tu, nak panggil Sayyidina Ali tu, dia tengok Sayyidina Ali tengah duduk tutuh daun dengan gapo kayu ke tungkak ke apa nak suruh luruh tu untuk jadi makanan unta dia. Dia tengah tutuh daun lah. Lepas tu daun-daun tu setengah-setengah tu lekat di lengan dia ni. Bila orang tu mari, dia tu sapu-sapu. Faqalu lahu, bila ajak pergi tu makan tu, dia pun kata orang ramai ada situ kata makan. Dia kata boleh makan ke orang-orang hak halal lah. Hak halal tu maknanya hak tidak berihram lah. Maksud halal tu kepada orang-orang yang halal. Maksudnya orang yang tidak berihram, bukan orang halal tu. Jangan dipikir halal ni maksudnya halal makan saja. Kata halal ni kak halal makan. Mana ada orang yang halal dimakan. Ni halal ni istilah ni. Halal tidak pakai ihram. Tu halal orang panggil orang halal. Sebab kita ni berihram, kata dia. Kita berihram. Lepas tu Ali pun kata, kerana Allah lah ni nak tanya ni sungguh-sungguh ni siapa-siapa puak-puak Asjah. Sebab kira-kiranya dia tahu puak-puak ni ada dengar dan ada tahu peristiwa Nabi SAW tak boleh makan binatang buruan. Sebab tu dia minta kalau ada siapa-siapa ada sini di kalangan puak-puak Asjah, kerana Allah saya nak tanya ni, minta tolong rakyat. Cerita, adakah kamu tahu bahawa Rasulullah SAW pernah dihadiahkan oleh seorang lelaki keledai hutan ketika Nabi SAW sedang berihram. Lepas tu dia tak boleh makan.
Ada kamu tahu? Mereka jawab, ada di kalangan dia tu puak-puak asjad. Ya. Jadi ini menjadi pegangan kepada orang yang kata tak boleh langsung. Sebab Nabi SAW tak tanya. Apanya? Kamu buru untuk saya ke? Dia tak tanya. Adakah puak-puak yang berihram bersama kamu tu tunjuk kau, tolong kamu kau? Tak tanya. Dia tak si makan. Bila orang mari dia tak si makan. Secara begitu je, umum begitu, tak ada perincian. Bagi orang-orang yang mengatakan tak boleh secara mutlak tu, dia pegang dengan ni. Tak boleh, kok mana-mana pun tak boleh. Hanya boleh kepada orang yang berburu tu sajalah. Kalau orang tu halal, yang ni dia tidak berihram, dia yang boleh makan. Orang lain tak boleh. Nabi SAW tak boleh makan. Lepas tu riwayat daripada Ibnu Abbas, dia tanya Zaid bin Arqam, adakah kamu tahu Rasulullah SAW pernah dihadiahkan kepadanya satu anggota daripada binatang buruan? Lepas tu Nabi tak terima, dan Nabi kata kita berihram. Alasannya berihram saja, tak ada perincian yang lain. Zaid bin Arqam kata, ya ada. Dia tahu. Ini menunjukkan tak boleh. Tak boleh. Lepas pada tu riwayat daripada Jabir bin Abdullah, dia kata saya dengar Rasulullah SAW bersabda, binatang buruan. Ni dia nak ayat pendapat yang kedua. Pendapat yang pertama tadi dua hadis tadi, hak kata secara mutlak tak boleh ikutlah lagu mana-mana tak boleh. Ni pendapat golongan yang kedua yang mengatakan boleh kalau gini-gini dengan syarat gini-gini, iaitu binatang buruan darat halal kepada kamu. Ini halal ni maksudnya boleh makan sini, selagi kamu tidak memburunya. Itu syarat kamu tidak memburunya. So, yang kedua, tidak diburu untuk kamu. Ni Imam Malik, Imam Syafi'i pegang dengan ni. Dan tidak diburu untuk kamu. Orang tu buru untuk dia. Cuma kebetulan tengah jalan ni, ni ada orang berihram, dia pun tidak dia niat. Memang buru tu untuk orang yang berihram. Kalau selagi tidak gini, maka boleh. Binatang buruan tadi boleh makan, orang yang berihram boleh makan. Tapi kalau dia sendiri buru, tak boleh. Ataupun orang lain buru untuk dia, memang maksud untuk dia, untuk orang-orang yang berihram, tak boleh lah. Kalau tak ada maksud tu, dia buru untuk dia, bukan untuk orang yang berihram, tapi kebetulan jumpa, dia pun ajak makan, bagi kau, tak apa, boleh dalam keadaan itu. Ini pendapat yang kedua. Imam Abu Daud komen, dia kata hadis-hadis ni kalau bertentangan, nampak bertentangan hak ni dengan hak ni, macam hak tadi tak boleh secara mutlak. Tak caralah buru untuk kamu kau, tidak untuk kamu kau, tak boleh berlaku. Imam Abu Daud kata kalau nampak bercanggah, dia kata kena tengok hak mana sahabat-sahabat Nabi pegang, pakai hak mana. Hak mana sahabat-sahabat Nabi pakai. Tetapi kaedah yang dikemukakan oleh Imam Abu Daud di sini tidak dapat menyelesaikan masalah ni sebenarnya. Sebab dalam perkara ni ada khilaf di kalangan sahabat. Kalau sahabat tu sepakat semua kata lagu ni, tak apalah. Ni tidak. Tidak. Ni hak lagu ni ada macam-macam ada. Jadi tidak boleh selesai juga dengan kaedah yang dikemukakan oleh Imam Abu Daud ni. Boleh jadi kalau kita nak kata dia maksud dia nak kata sini hak lebih ramai sahabat Nabi, maka boleh tengoklah hak mana hak lebih ramai. Dia ambil kira hak tu. Tetapi lebih ramai ni sahabat, dia tak ada sebut, tidak terang dia sebut. Misalnya hendaklah dilihat hak mana kau yang dipegang oleh lebih ramai sahabat. Dia tak kata gitu, dipegang oleh sahabat-sahabat saja. Kalau dipegang oleh sahabat-sahabat saja, berbeza-beza. Kalau kata kita andai saja, kita andaikan maksud Abu Daud di sini ialah yang dipegang oleh lebih ramai sahabat Nabi, maka itu tidak boleh menjadi kaedah. Bukan semua ulama terima kaedah tu. Kalau lebih ramai, maka kita kena pakai. Tak mesti.
Hak tidak ramah apa? Kalau ada apa ni wujuh, orang kata tarjih, sebab-sebab untuk mentarjih hak sedikit sini di sisi mujtahid boleh pakai hak. Tidak syarat ramah. Walau bagaimanapun setengah-setengah ulama mengambil kira lah hak tu. Bukan semua. Setengah-setengah ulama mengambil kira hak tu. Lepas tu kalau kita tengok riwayat yang akhir ni menunjukkan boleh pula. Walaupun orang tu buru untuk orang yang berihram. Orang halal itu berburu untuk orang yang berihram. Dan orang yang berihram itu nampak kena. Tapi dalam riwayat ni tak ada. Dalam riwayat Bukhari gapo semua ada. Nampak demo tu sengih suka nampak binatang. Sengih suka, tapi dia tidak tunjuk. Dia tidak kata tengoklah kena. Dah. Cuma sengih suka. Jadi apa ni Abu Qatadah ni mula-mula tak perasan. Demo tu sengih suka. Maknanya kalau kita tidak dalam keadaan ihram jadi kijodah. Tekan dah. Bila Abu Qatadah ni nampak Abu Qatadah minta suruh tolong ni, tak tolong. Suka saja ya lah. Suka saja. Tapi ni tak tolong. Suruh hala cemeti tak sih. Mana tak ada kerjasama lah. Tak ada kerjasama. Suruh hala lembing tak sih. Abu Qatadah ambil sendiri pergi boleh. Bila boleh tu Pak hari ada setengah sahabat makan. Setengah sahabat tak sih makan sebab ragu. Kira-kiranya dia setengah-setengah tu tahu dah lah Nabi tak sih ke apa tu. Tetapi hak makan tu boleh jadi dia kata tak apa sebab kita tak ada kena mengena. Jadi untuk mengesahkan bila pergi berjumpa dengan Nabi SAW pakai ayat Nabi kata tu rezeki hak Tuhan buil tu dia makan lah. Dan dalam riwayat yang lain disebutkan Nabi SAW tanya, ada lagi? Ada. Dia pun ambil makan. Padahal Nabi SAW pun sedang berihram juga. Jadi nampak bercanggah kan, tak serupa hadis tu. Hadis akhir ni menunjukkan kalau orang yang halal tadi berburu untuk orang yang berihram tu pun boleh juga, tak apa. Orang yang berihram tu boleh makan juga. Sedangkan dalam hadis yang kedua tadi dia kata kalau diburu untuk dia tak boleh. Ni tentu sekali hemah dia besar. Bukan untuk dia seorang. Tentu sekali dia ada maksud untuk dia dan kawan-kawan dia lain lah. Sebab kalau seorang tak habis dia seorang. Bukan arnak. Kalau arnak seekor banyak dah juga. Ni hemah. Tentulah. Ni Syekhul Hind Maulana Mahmudul Hasan, dia kata kalau kita perhati di sini dalam hadis ni nampak yang menyokong pendapat Imam Abu Hanifah, iaitu kata dia kalau orang buru dengan maksud untuk orang yang berihram boleh, orang yang berihram itu boleh makan. Sebab pendapat yang kedua kata kalau dengan maksud nak bui kepada orang berihram tak boleh, orang yang berihram tak boleh makan. Dia kata kalau hadis ni hak paling sahih, menunjukkan tak apa. Sebab apa? Cuba fikir kata dia, hemah seekor ni besar, takkanlah dia buru tu untuk dia seorang. Dia ada fikir dah untuk saing-saing dia. Sebab besar. Kalau tidak cakap dia nak bawa dalam perjalanan tu seekor hemah, takkanlah begitu. Mesti dia fikir dah untuk dia. Ini menunjukkan bahawa boleh. Apalagi bila sampai dekat Nabi SAW, Nabi kata mana? Ada lagi? Ada waktu bik tu Nabi SAW makan. Menunjukkan boleh. Jadi hak tadi hak kata tak boleh tu lagu mana? Hak tak boleh tu kalau buru sendiri ataupun buru kalau dengan pertolongan ataupun kerjasama, dorongan oleh orang-orang yang berihram tu tak boleh. Misalnya dia isyarat tu, isyarat hola kau gapo anak panah kau bedi kau gapo kita kata hola, tak boleh. Itu yang dimaksudkan tak boleh. Hak Nabi SAW tak boleh makan lagu mana bila orang buat gitu. Boleh jadi berdasarkan riwayat yang lain dia sebut sini hak dua gi tu hemar hutan tu agi hak hidup tak boleh. Sebab tu dalam tajuk dia kata daging
binatang buruan. Bukan binatang buruan itu sendiri. Daging ni mana sudah sembelih dah lah. Ataupun yang sudah diburu dah, mati dah lah, tidak semesti sembelih. Kalau tak ada sembelih pun tak apalah, bismillah dah. Ketika buru tu, ketika tikai kau, ketika bedil kau, gapo kau, kita kata bismillah dah. Ini tak apalah. Jadi hak ni hak kata Nabi tak saya terima ni, kalau kita tengok riwayat yang lain, orang tua lagi hidup, hak hidup sekor, hak tu Nabi tak saya terima. Barulah nampak selesai semua hadis. Sebab kalau kita tengok akhir tu, Nabi sendiri makan bahkan. Dia tidak kata gapo sahabat-sahabat makan. Itu rezeki Tuhan, kata dia. Ini menunjukkan semua hadis-hadis ni tidak ada bercanggah sebenarnya. Cuma perlu diletak di tempat ataupun pada keadaan masing-masing. Hak kata tak boleh tu, kalau dia sendiri berburu kau, so. Yang kedua, dia tolong orang yang halal itu berburu. Yang kedua. Yang ketiga, tak boleh. Kalau binatang buruan itu mari hidup-hidup, tu tak boleh. Kalau tidak gitu, walaupun diburu untuk dia, untuk orang yang berihram, tak apa. Hak tu yang hak akhir tadi. Dan kalau nak kira riwayat akhir tu, hak tu yang paling kuat. Dari riwayat-riwayat yang lain itu dipertikaikan oleh ulama, dipertikaikan oleh ulama. Umpamanya riwayat Al-Harith itu dipertikaikan juga oleh ulama. Kemudian riwayat Ibnu Abbas itu pun dipertikaikan juga oleh ulama. Dan riwayat hak Jabir hak akhir itu pun dipertikaikan juga oleh ulama. Jadi tidak sepakatlah kata ulama tu. Bahkan ada yang mengatakan Amar Al-Muttalib itu tidak ada meriwayatkan apa-apa daripada Jabir ke apa. Kalau kita perhati dalam syarah ni, dia ada semua pertikaian itu. Tapi kalau hadis Abu Qatadah akhir itu yang paling sahih. Yang paling sahih. Bermakna orang yang sedang berihram, dia boleh makan dengan syarat, dengan beberapa syarat tadi lah. Jadi hadis yang kedua kata tak boleh makan tu, dan hadis yang mula-mula, beberapa hadis yang mula-mula tu kata tak boleh makan langsung, itu kita kena pakai dalam keadaan tertentu. Bukan secara mutlak boleh pakai gitu dah. Barulah selesai semua masalah. Kalau tidak, nampak bertentangan lagu mana. Kalau kata tak boleh langsung, adakah kita nak kata mansuh tu? Tidak. Kalau selagi kita boleh pakai dalam keadaan-keadaan tertentu, kita boleh pakai. Tak boleh kita nak kata mansuh, tak itu pasal. Ini boleh pakai. Boleh pakai. Hak tadi, sebab kita kata tadi lah, hak tak boleh tu dia buru sendiri. Kok Nabi tahu dia buru sendiri, berihram buru, sebab tu dia tak sedima. Tak boleh makan tu bukan orang yang berburu saja. Orang lain yang tidak buru pun tak boleh juga. Tak boleh berlaku. Lepas tu kita kata bazir, tidak bazir beri kau orang yang tidak berihram boleh. Tengok jalan tu kalau jumpa gitu lah. Hak haram ni haram kepada orang yang berihram. Orang yang tidak berihram boleh makan. Macam Abu Qatadah, dia tidak berihram, dia halal, dia boleh makan dan dia boleh buru. Kalau dia buru, bolehlah orang lain makan. Bukan dengan pertolongan orang-orang yang berihram. Tapi kalau orang yang berihram juga buru, tu tak boleh. Dia pun tak boleh makan, orang lain pun tak boleh makan. Itulah cerita binatang buruan darat yang disembelih lah, ataupun yang dibunuh oleh orang yang halal. Boleh makan ke tidak orang yang berihram? Itulah kesimpulannya. Jadi hak panjang-panjang tu kalau kita tengok di sini dalam hadis ni perbahasan lah, perbahasan. Kalau nak kira hak paling kuatnya hadis Abu Qatadah. Hak inilah yang molek. Kalau kita nak pakai dengan mengambil kira hak lain-lain tu pakai di tempatnya. Bukan kata mansuh, tak perlu kata mansuh, tidak mansuh. Semuanya boleh pakai. Kemudian babul jarad lil muhrim, bab belalang pula. Habislah sekali tu. Wallahu a'lam.